Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum puan yang berada di luar sana. Boleh bersama saya pada hari ini. Inilah judul kalinya saya membuat demo di Aram Mayang. Puan, ada di antara puan di sana yang telah mengenali saya. Manakala yang tidak mengenali saya akan memperkenalkan diri saya pada hari ini. Nama saya Muhammad Ahmad, PM PKK ataupun Pemaju Masyarakat Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Wangsa Maju Wilayah Persekutuan. Perempuan, sebab apa saya buat hari ini di Alam Mayang? Kerana telah lama saya tidak hadir ke kelas dan perempuan rindu kepada saya dan saya juga rindu kepada perempuan. Jadi hari ini saya akan membuat demo yang mana demo ini ringkas dan perempuan boleh mencubanya. Hari ini saya akan membuat demo masak lemak pegaga ubi kayu. Okey perempuan, untuk masak lemak pegaga bersama ubi kayu, kita memerlukan 8 biji cili api. Kalau perempuan rasa nak pedas, kita boleh tambahkan lagi 3 ulas bawang putih, 1 inci kunyit hidup. Kalau tak ada kunyit hidup, perempuan boleh gunakan kunyit serbuk, 1 biji bawang besar ataupun perempuan boleh gunakan 5 ulas bawang kecil. Dan menu yang utama sekali adalah pegaga kita dan juga lebih kurang 2 inci ubi kayu, garam, santan dan udang. Udang juga perempuan boleh tukar kepada ikan bilis, ya. Sebab kalau zaman dahulu, ini adalah masakan zaman dahulu. Zaman sekarang mungkin perempuan atau kita dah lupa masakan pegaga ubi kayu ni. Sebab pegaga ni zaman dulu mudah dicari di kampung-kampung, ubi kayu pun senang hidup. Jadi mereka menggunakan ikan bilis sahaja. Tapi hari ini saya nak lebih sedap, saya akan taruh udang lebih kurang 10 ekor udang sederhana besar. Okey, inilah perempuan bahan yang perlu kita kisar: kunyit, bawang putih, cili api dan juga bawang. Dan sekarang saya nak tunjuk kepada perempuan macam mana kita nak potong ubi kayu. Kita boleh potong yang besar atau kita potong nipis sikit. Kalau nipis, kita mudahlah, ya, cepat kita masak. Okey, besar-besar macam ini. Anggaran 3 ml. Potong sehingga habis. Kadang-kadang kita pernah jumpa perempuan ubi yang renyau, kalau orang tua panggil renyau lah kan. Boleh juga kalau yang setengahnya memang suka ubi yang jenis macam tu. Tapi ubi yang pada saya ni dia lembut dan empuk. Okey, cukuplah. Portion kita ni boleh makan untuk lebih kurang atau 3-4 orang. Yang ini sekarang pegaga. Pegaga ni kita boleh juga kita mengikatnya, ya, ikat macam ni. Tetapi perempuan, kalau macam ni susah nak makan dan dia keras. Jadi lebih senang kalau kita memotongnya secara halus-halus sikit lah. Dan mudahlah kita nak makan, ya. Apatah lagi usia macam saya ni. Kita potong dia. Sebenarnya perempuan makan pegaga ni adalah bagus. Banyak khasiat dia untuk kecantikan, untuk jantung, untuk minda dan untuk orang yang diabetes. Kita buat macam ni sehingga habis.
Okey, perempuan, sekarang kita nak mulakan proses membuatnya. Okey, sekarang yang tadi bawang putih, bawang merah saya dah blender. Jadi kita terus masuk dia tanpa menggunakan minyak. Kalau perempuan lebih prefer untuk menumbuk, lagi baik ya perempuan ya. Sebab bila kita gunakan lesung, dia mengurangkan keluar air, jadi makanan kita lebih sedap. Kalau zaman dulu mereka menggunakan batu giling. Masakan pegaga dengan ubi kayu memang perempuan takkan jumpa lah zaman sekarang ni ya. Sebab ini atuk nenek kita ya, mungkin dulu susah nak dapat makanan sekarang, makanan segera. Jadi macam ni lah, ubi kayu mudah untuk ditanam. Pegaga pun ada kat belakang rumah. Jadi inilah masakan diorang. Tetapi perempuan percayalah, makan ni lebih khasiat daripada makanan kita sekarang ni. Sebab tu orang dulu walaupun dah berumur 87, 97 tahun, tapi mereka sihat. Okey, bila dah mendidih ni perempuan, kita masukkan sedikit air ya. Okey, masukkan air secukupnya lah. Sebab apa? Kita masukkan ubi ni untuk empukkan ubi kita. Kita masukkan ubi kita. Kalau perempuan nak iris besar-besar pun tak jadi masalah. Tapi menggunakan masa yang agak lama lah. Tapi sekarang saya potong halus sikit. Kita cepat untuk masak. Lepas tu kita boleh tengok lah, kita cucuk lah dengan garpu sama ada ubi dah empuk belum. Kalau belum empuk, perempuan terpaksa masak lagi. Sebab ubi ni yang lama. Tetapi udang dan juga pengaga kita sekejap je. Tapi perempuan, satu lagi ya, kalau pengaga masak awal dah kita angkat, dia akan rasa pahit sikit. Tapi saya suka kalau macam rasa pahit-pahit ya. Ubat kata orang kan. Yang pahit itu ubat, yang manis tu racun. Jadi kalau anak-anak kita rasa pahit, ada jugalah macam saya menghidangkan untuk keluarga saya, kata pengaga ni pahit. So kita boleh lamakan sikit masak pengaga, pahit ni akan hilang, insya-Allah. Okey perempuan, nampaknya ubi kayu kita dah empuk. Perempuan boleh mencuba mencucuknya seperti ni. Bila dia nampak ni pecah, maknanya dah empuk. Kalau belum empuk, terpaksalah perempuan tambah air dan masak sikit lagi. Okey, macam saya punya ni dah empuk. So saya akan bubur santan dahulu. Kalau perempuan nak pekat, perempuan boleh menggunakan 1 kotak santan. Untuk kuah yang lebih lah, saya nak gunakan 1 kotak santan hari ni ya. Kalau gunakan kelapa lagi baik ya. Ini tapi saya menggunakan santan kotak sahaja. Okey, dah nampak pekat ni, kita tambahkan sedikit air untuk jadikan kuah. Kuah pun ikut berapa banyak perempuan nakkan kuahnya, sama ada cair atau pekat, itu atas perempuan. Okay. Saya akan tambah sikit lagi ya perempuan, mengikut kadar kita punya pegaga. Okay, perempuan, kita dah boleh masukkan pegaga kita ni. Masukkan. Saya lebih suka pegaga lebih, sebab kita akan dapat rasa aroma dia ya. Dan kalau perempuan nak bubur serai atau daun kunyit pun boleh juga. Tapi saya tak suka perempuan sebab dia akan menghilangkan aroma bau pegaga tu sendiri. InsyaAllah perempuan cubalah di rumah ya. Yang pentingnya kalau nak rasa pahit-pahit pegaga ni, jangan masak terlalu lama. Tetapi kalau nak bagi anak-anak supaya mereka makan sayur, perempuan kena lamalah sikit, lebih kurang 10 minit. Ataupun ikut layu pegaga kita.
Okey, alhamdulillah dah masuk semuanya. Puan kena kacau selalu ya. Kalau tak nanti santan kita ni jadi cair. Okey, nampak cantik dah. Cukup dengan kuah dia, dengan sayurnya. Okey. Saya akan fokuskan atas dapur saya ni ya. Nampak ubi kita. Okey, perempuan, boleh masukkan udang kita ya. 10 biji pula, 10 ekor udang. Okey, masukkan. Nak lebih pun tak ada masalah. Kalau nak pakai ikan bilis pun tadi saya kata pun tak ada masalah. Jadi kita habiskan ya. Ni kita belum tahu garam lagi ya. Kita masakkan dulu. Nampak cantik, kuning pun cantik. Baulah mengelerakan kan perempuan, tak nampak pucat. Lagi kita gunakan kunyit hidup. Semua herba-herba yang kita guna ni berkhasiat semuanya. Jadi tak rugi perempuan mencuba di rumah. Okey, kita beritahu garam lebih kurang setengah sudu teh. Kalau kurang perempuan boleh tambah. Kalau perempuan nak taruh apa ni nama ikan bilis cube pun boleh. Itu terserah kat perempuan. Tengok udang ni kena kacau selalu perempuan. Jangan biar mendidih. Kalau kelapa biasa, santan biasa lagilah. Kalau lama tak dikacau, akhirnya dia pecah minyak. Jadi kuah kita akan tak nampak cantik dan cair. Okey, perempuan, saya rasa dah cukup masak. Sayur kita pun dah layu. Saya tak nak layu banyak sangat. Cukup ni, kita akan rasa pahit-pahit pegaga kita. Yang penting ubi kita dah empuk. Okey, perempuan ya, saya akan masuk dalam bekas. Saya tutup. Okey perempuan, inilah resep kita pada hari ini. Masak lemak pegaga bersama ubi kayu. Okey perempuan saya rasa dulu. Sedap perempuan. Rasa pahit-pahit lemak ya. Saya ambil pegaga ni. Sedang-sedang lembut. Kita masih lagi boleh menggigit pegaga kita. Rasa pahit-pahit tu yang saya suka perempuan ya. Ubat kan. Sekali lagi perempuan. Sedap kan. Tak nak berhenti. Sekejap lagi saya makan dengan nasi. Okey perempuan, cukuplah setakat hari ini sahaja. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan dengan lain resepi. Mungkin saya akan buat rojak petis Tanjung Emas. Rojak petis Tanjung Emas yang ori. Ya. Tunggu saya di minggu hadapan. Okey, bye.